Okay, good morning. Saya akan sambung PDPC saya tentang pewarisan lah. Okay ya. So in my last lesson dalam YouTube yang saya post semalam, saya terangkan tentang ciri trait, okay ya, dan setiap trait tu dia dikawal oleh sepasang alil dan sebagainya ya. So hari ni saya akan sambung apa saya kata, saya punya PDPC tentang mekanisme pewarisan lah. Okay ya. Kita lihat. Okay ya. Gambar ni merujuk kepada saintis ya yang dikenali sebagai Gregor Mendel yang merupakan bapa genetik lah. So okay, kita lihat, kita bincang sedikit tentang beliau dulu sebelum kita sambung. Okay ya. Beliau merupakan saintis yang memperkenalkan ya. Okay, saintis. Let me change the pen. Okay, beliau merupakan saintis. Okay, saintis yang memperkenalkan mekanisme pewarisan. Okay, mekanisme pewarisan. So hari ni kita akan belajar cara nak lukis gambar ajar skema pewarisan lah. Okay ya, beliau juga memperkenalkan ya. Mendel dia memperkenalkan ataupun beliau menggunakan lah. Okay ya, menggunakan cara apa kita kata, kacukan ya, di antara pokok kacang P lah. Okey ya, pokok kacang P. Beliau menggunakan pokok kacang P baka tulen. Okey ya. Beliau menggunakan pokok kaca P baka tulen ya. Beliau menggunakan baka tulen dalam kajian beliau lah melalui kacukan monohybrid. Kacukan monohybrid. Sekejap ya. Monohybrid. Sorry. Okey ya. So apa maksud apa kita kata monohybrid maknanya monohybrid ni dia hanya mengkaji satu ciri sahaja. Okey ya, mengkaji satu ciri sahaja. Iaitu dalam eksperimen beliau mengkaji tentang ciri ketinggian. Okey ya. So apa yang beliau buat ialah beliau melakukan kacukan. Okey ya, beliau melakukan kacukan okey ya, di antara pokok baka tulen tinggi, okey, di antara pokok kacang P ya, pokok kacang P, di antara baka tulen tinggi dengan baka tulen rendah. So kita nak tahu yang mana apa kita kata dominan, yang mana merupakan spesies dominan, sama ada baka tulen tinggi ataupun baka tulen rendah. So kita akan lihat ya cara macam mana kita nak buat kacukan tersebut akan ditunjukkan dalam dalam gambar ajar skema di bawah tu. Okey ya, kita lihat bagaimana nak buat kacukan di antara pokok baka tulen tinggi dengan pokok baka tulen rendah.
Okay ya. So bila kita kata baka tulen tinggi ya, wait, let me do with the red pen so that you can see clearly. Kamu boleh lihat ya dengan betul-betul. Okay, bila saya kata baka tulen tinggi. So kalau tulen maknanya dua-dua alil yang digunakan ya adalah alil dominan. Alil dominan tinggi. So maknanya dia mestilah T besar, T besar. Dalam previous lesson kita belajar kan, trait itu dikawal oleh sepasang alil. So bila kita kata tulen maknanya dia mesti dua-dua adalah tinggi. Okay ya, kalau baka tulen rendah maknanya dia resesif. Baka tulen rendah. Baka tulen rendah maknanya dia resesif. So kita gunakan huruf T kecil. Dua-dua tulen maksudnya dua-dua adalah resesif. Kalau tinggi, dua-dua adalah dominan. Okey ya, kita lihat pokok kaca P tulen tinggi. So genotip dia merujuk kepada genotip dia merujuk kepada kandungan maklumat genetik dia. Okey ya, maklumat genetik. You must know the difference kena tahu dia punya perbezaan. Fenotip ialah ciri fizikal yang dipamerkan. Ciri fizikal yang dipamerkan. So maknanya pokok kacang tinggi. Tinggi itu ialah ciri fizikal. Bila dia kata baka tulen, maknanya dua-dua mesti T besar, T besar. Okey. Yang ni pula kerdil. Kerdil maksudnya ciri yang dia tunjukkan ialah ini ialah fenotip dia. Okey ya, kerdil. So bila dia kata baka tulen untuk pokok yang kerdil, maknanya genotip dia dua-dua mestilah kecil. So gamet yang dihasilkan satu dengan T besar, satu lagi dengan T besar. Dua-dua dengan T besar. Yang ni T kecil, T kecil. Okay ya, so oleh sebab persenyawan berlaku secara rawak, random ya, rawak. Okay, so kita gabungkan ya yang ini dengan T besar dengan T kecil. T besar, T kecil. Kita ikut je gambar rajah skema dia. T besar, T kecil. T besar, T kecil. T besar, T kecil. Okey. So di sini ya. So genotip dia satu ada alil dominan, satu ada alil resesif. Okey, nampak tak? Okay, I show you. Okay, yang ini ialah dominan. Dan yang ini ialah resesif. So, dia gabungan dominan dengan resesif. So, dalam lesson saya yang sebelum ni, saya sudah terangkan T besar tu dia dominan. Bila dah ada satu alil dominan di situ, alil resesif tidak dapat tunjulkan sifatnya. Maknanya sifat ketinggian rendah tu tidak akan ditunjulkan. Yang ditunjulkan adalah tinggi. So di sini ada satu T besar, T kecil, maknanya pokok yang tumbuh tu dia semestinya adalah tinggi. Didapati pokoknya adalah tinggi. Yang ni pun tinggi. Bila ada satu T besar, kekerdilan tidak dapat ditunjukkan. So semuanya adalah tinggi. Tinggi. Ini pun tinggi. So maknanya dalam generasi pertama, okay ya, beri perhatian ya, generasi F1 ya, iaitu generasi pertama, semua pokok adalah tinggi. Semua pokok kacang P adalah tinggi. Kalau kita ikut peratus, kita kata 100% tinggi. Maknanya sifat resesif itu tidak dapat ditunjulkan. Okey ya. T kecil ataupun alil resesif tidak dapat ditonjolkan. Okey ya, dalam generasi pertama. Generasi F1. Okey. So ini ialah generasi pertama ya.
Ini ialah generasi pertama. Okey ya, F1. Dia dah tunjuk kat sini. Okey ya, generasi F1. Okey. Kemudian apa beliau buat ialah beliau ambil biji benih ya daripada generasi pertama dan kacukkan dia kepada untuk menghasilkan generasi kedua. Okey ya. So beliau ambil biji benih daripada pokok kacang tinggi yang dihasilkan dalam generasi pertama yang ini ya, dan kacukkannya. Okey, so maknanya ini pokok kacang pi tinggi ini dari generasi F1. Dia ni pun dari generasi F1. So kalau dari generasi F1 maknanya dia bukan lagi baka tulen tinggi ya. Dia ada kacukan T besar, T kecil, T besar, T kecil. Okey, kita sambung. So bila dia gunakan kacukan daripada pokok monohybrid daripada F1, so maknanya dia menunjukkan gabungan alel dominan 1, resesif 1. Dominan 1, resesif 1. So gamete yang dihasilkan, satu mempunyai alel dominan, satu mempunyai alel resesif. T besar 1, T kecil 1. Okey. So T besar 1, T kecil 1, T besar 1, T kecil 1. Can you see? So bukannya yang pertama, generasi pertama kita guna baka tulen tinggi dengan baka tulen rendah. So kalau baka tulen tinggi, dua-dua mesti dominan. Kalau baka tulen rendah, dua-dua mesti resesif. Tetapi outcome ya, hasil daripada kacukan di antara pokok kacang baka tulen tinggi dengan pokok kacang baka tulen rendah, mendapati bahawa generasi pertama semua pokoknya adalah tinggi. Tetapi genotip dia bukan baka tulen ya, dia adalah kacukan. So ada satu T besar, ada satu T kecil. Okey. So dalam generasi kedua, bila kita kacukkan pokok benih daripada generasi pertama, dia adalah gabungan alel dominan dan resesif. Kita lihat apa outcome dia selepas persenyawaan. Okey, selepas persenyawaan, kandungan genotip anak dalam generasi kedua ya. Sekarang kita bincangkan dalam generasi kedua. Okey. Kita lihat dia adalah gabungan ya. Okey, kita buat persenyawaan dia. Yang ni gabung dengan ni, kita dapat T besar, T besar. Kita ikut je gambar rajah tu. T besar, T kecil. Selalunya dominan dulu, baru resesif. Okey ya. Yang ini T kecil, T kecil. Kamu jangan tulis T kecil, T besar ya. Tak boleh ya. Dia selalunya mesti T besar dulu, baru T kecil. Saya buat kat sini ya. Tak boleh tulis T kecil, T besar. Ni salah. Oops. Okay, sorry. Saya balik kembali ke sini. Okay, kita sambung ya. Technical glitches. Okay, kita lihat. Tak boleh tulis T kecil, T besar. Dia selalunya mesti T besar dulu, baru diikuti dengan T kecil. Okey, kita sambung sekarang. Okey, so oleh sebab T besar, ada satu dominan, dua-dua dominan. So kalau dua-dua dominan, so dia mestilah tinggi. Yang ini ada satu dominan, ada satu resesif. Seperti biasa, kalau ada dominan, resesif akan tidak dapat ditonjolkan. Maknanya dia jadi shadow lah. Okey, dia tak dapat ditonjolkan. So dia masih lagi menunjukkan fenotip tinggi. Yang ni pun ada satu T besar, T kecil, masih lagi tinggi. Sekarang dua-dua resesif kan? Dua-dua T kecil, dua-dua resesif, baru dia dapat tunjulkan sifatnya yang rendah. So maknanya dalam generasi kedua, ini yang kita dapati ya, dalam generasi kedua, okey ya, 75% adalah tinggi. Kalau dari segi peratus ya. Dan 25% adalah rendah. Ketinggian ya, pokok kacang dia adalah tinggi, 25% adalah rendah. Kalau ikut nisbah, okay, nisbah tinggi kepada rendah. Kalau nak ikut nisbah, senang saja kamu kira 1, 2, 3. So 3 kepada 1. Okey, itu cara kita buat nisbah lah. So didapati bahawa 75% dia adalah tinggi, 25% dia rendah. Maknanya
sifat resesif ni, sifat resesif rendah hanya dapat ditonjolkan dalam generasi kedua. Hanya dapat ditonjolkan dalam generasi kedua, di mana genotip dia dua-dua mesti resesif baru dapat ditunjukkan. Itu sebab kamu boleh lihat ya, kadang-kadang ada sifat mungkin tak ada pada anak kita, tetapi dia diturunkan kepada generasi yang seterusnya. Okey ya. So itu ialah kajian tentang pewarisan oleh saintis kita, iaitu Gregor Mendel lah. Dia menggunakan pokok P untuk mengkaji sifat dominan dan sifat resesif yang dapat ditonjolkan dalam generasi pertama, dominannya, dan sifat resesifnya hanya dapat ditonjolkan dalam generasi kedua bila bakalnya adalah bukan bakal tulen. Okey. So itu sahaja lesson untuk hari ini, simple sahaja. Okey, so kalau you nak maklumat lanjut, rujuklah buku teks. In my next lesson saya akan tunjukkan bagaimana pewarisan ini boleh diaplikasikan bagi pewarisan dalam manusia. Okay, thank you.